اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 8, baris bawah sekali. Muka surat 8, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka rajak itu, yakni ni balik bahasa terjemahan harap. Maka rajak itu yakni harap. Harap ini terjemahan daripada rajak, iaitu rajak diharapkan. Diharapkan, yakni mengharap oleh hamba pada besar pahala balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada besar pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebenar janjinya janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebenar janjinya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana janji Allah daripada bagai-bagai karamah, daripada bagai-bagai karamah, bagai-bagai kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau sebutkan, engkau ingatkan padanya, pada besar pahala balasan Allah dan sebenar janjian Allah daripada bagai-bagai karamah itu, yang menuntungkan dia, yang memandu, yang mendorong dia akan nafsu. Maka bangkitlah ia, semangatlah ia nafsu atas mengerjakan ta'ah, atas mengerjakan ta'ah, dan menggerak-gerakkan dia, menggerak-gerakkan nafsu bagi yang demikian itu, yang demikian ta'ah, dan merajin akan dia, dan merajin akan dia. Ada dang satu perkataan tu. Tak ada dang tu. Dan merajin akan dia, akan nafsu pada mengerjakan ta'ah, dan menggerak-gerakkan dia kan nafsu bagi yang demikian itu, bagi demikian ta'ah, dan merajin akan dia, akan nafsu pada mengerjakan ketaatan. Maka rajak itu yakni harap, tu terjemahan. Apa makna rajak? Iaitu dia harapkan, mana mengharap oleh hamba pada besar pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebenar janjinya janji Allah. Mana janji Allah daripada bagai-bagai karamah, bagai-bagai kemuliaan. Jadi di permulaan kitab Minhajul Abidin
didatangkan secara ringkas. Tiap-tiap satu daripada 7 aqabah, 7 bonggok, 7 peringkat yang disusun oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Sebelum ke-7 aqabah itu akan disusun secara tafsil, secara terperinci. Yang mana sekarang pergi kepada aqabah yang kelima, aqabatul bawa'is. Bawa'is ni yang membangkit, yang mendorong, yang membawa kita kepada mengerjakan ibadah. Apa dia mengerjakan ibadah? Dengan bahawa menunaikan segala perintah, dia panggil mengerjakan ibadah, dan meninggalkan segala maksiat, itu dipanggil mengerjakan ibadah. Ibadah ni mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengabdian diri kita kepada Allah dua jalan. Sebagai hamba, perintah kita turuti, kita tunaikan. Sebagai hamba, larangan kita tinggalkan, kita jauhkan. Itu dipanggil ibadah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panggil ibadah, tidak panggil pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau hanya suruhan ditunaikan, larangan tidak ditinggalkan. Itu tidak panggil mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan diri akan Allah, kita menghambakan diri akan Allah. Dua jalanan. Suruhan kita tunaikan, larangan kita tinggalkan, kita jauhkan. Itu baru panggil mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panggil mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, suruhan zahir kita tunaikan, tapi larangan batin kita tidak tinggalkan. Sembahyang puasa kita rajin, membaca Al-Quran, berzikir kita rajin. Itu suruhan. Hak larangan agama, riya, ujub, takabur, yang haram, dosa besar, yang dijanjikan oleh Al-Quran dengan neraka, kita tidak tinggalkan. Itu bukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya orang yang bersifat dengan sifat nifak. Nifak ni pura-pura. Hak nifak i'tiqadi, itu Abdul bin Ubay. Itu nifak i'tiqadi. Itu kafir di sisi Allah, kekal neraka selama-lamanya. Bahkan neraka lapis yang paling bawah, lapis yang ketujuh, neraka hawiyah tu. Dia menzahirkan sebagai orang Islam, berjemaah di belakang Nabi SAW, tetapi menyembunyikan kekufuran. Hak tadi dipanggil nifak amali. Pada segi amalnya, sembahyang, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, tapi menyembunyikan kefasikan. Apa fasiknya? Riya, ujub, takabur, fasik. Fasik ni bukan hanya orang tinggal sembahyang, orang tinggal puasa. Fasik ni bukan hanya orang berjudi, orang minum arak, orang berzina, atau orang fasik. Orang riya, orang ujub, orang takabur, itu fasik. Sebab itu dosa besar. Jadi kalaulah hanya mengerjakan suruhan zahir tetapi tidak meninggalkan larangan hati, yang dalilnya jelas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu tidak panggil mengerjakan ibadah, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran rajin baca Quran, tapi mengumpat berhi juga. Itu bukan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin ngaji Quran, itu sunat, tapi rajin mengumpat. Mengumpat ni bukan makruh. Dia kalau nak regu, wajib dengan haram, sunat dengan makruh. Hak sunat rajin, kalau nak banding ke hak makruh rajin jugalah. Gitulah. Ni hak sunat rajin, hak haram berhi. Tu dah bilang langsung tu. Baca Quran sunat bukan wajib.
Mengumpat haram, bukan makruh. Kalau kata rajin buat amal sunat, suruhan yang longgar. Tapi makruh buat apa tak tinggal? Larangan juga tu. Sunat suruhan, makruh larangan. Dia sama tu. Sunat suruhan yang longgar. Mana longgar mana apa? Suruhan. Tapi kalau tak buat, tidak dijanji seksa. Di makruh sama juga. Larangan tapi longgar. Larang-larang pun kalau buat tidak janji seksa. Ada ni. Rajin sangat buat amal sunat, makruh dok tinggal. Boleh tahan juga. Ni rajin baca Quran, sunat. Tapi rajin mengumpat. Hak haram ijma' ulama'. Jumhur kebanyakan ulama' meletakkan haram tu dosa besar. Sebab haram-haram ni ada dua. Ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Dosa kecil pun samalah, haram juga. Jadi dosa besar pun haram, dosa kecil pun haram. Jadi hak haram ni ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Mengumpat haram ijma' ulama'. Dosa besar, dosa kecil atau ijma' lah. Tapi kebanyakan ulama' dosa besar. Jadi rajin mengaji Quran tapi berhim mengumpat. Oh ni orang tak bilang ni. Ni orang panggil adah tradisi sahaja. Buat pesen bulan Ramadan, tadarus, alhamdulillah lah. Tapi jangan pula bulan Ramadan disertakan dengan mengumpat. Jadi mengabdikan diri akan Allah dua. Mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin. Jadi yang membangkit semangat kita kepada mengabdikan diri akan Allah dua. Satunya khauf, satunya raja'. Dalam kitab Minhaj, Aqabah yang kelima akan diperhalusi di muka surat 97. Panjang bicara berkaitan dengan khauf dan raja'. Yang saya baca dah minggu lepasnya, hak di permulaan pembicaraan Aqabatul Bawa'is, Aqabah yang kelima ni di muka surat 97. Imam Ghazali memulai dengan apabila betul bagimu jalan. Itu yang pertama. Betul jalan. Mana apa? Akidah betul, akidah comel. Ta'ah zahir betul, ta'ah zahir comel. Ta'ah batin betul, ta'ah batin comel. Itu baru betul jalan. Ilmu permulaan. Barulah nak pergi kepada yang kelimanya, takut akan Allah dan harap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan tak betul, terutama sekali kalau akidah tak betul, akidah tak comel dan tak pasti pun akidahnya kedudukan macam mana, waktu tak ada rojak, tak ada khauf tu, waktu bohong je. Akidah kena tahqiq, kena kejak, kena jelas, kena pasti, kena sahih. Sebab akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu jalan sahaja dan jelas nyata. Jadi kita kena pastikan akidah kita ni jelas nyata, jalanan ahli sunnah wal jamaah. Nak jelas nyata akidah kita, jalanan ahli sunnah wal jamaah, ilmu yang pertama-tama ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasul, ilmu untuk mengesahkan enam rukun iman. Itu yang pertama-tama. Bila bicara bab akidah, bab iman, jadi sampai sekarang saya tekan bab ni belas-belas tahun dah. Sampai sekarang yang pertama tidak pasti. Bila tidak pasti, tidak akan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab akidah ahli sunnah jemaah pasti, jelas, nyata, tahqiq. Tak tahulah macam mana akidah saya, rukun iman 6 perkara saya hafal. Hafal rukun iman budak umur 5, 6, 7 tahun. Mana kita sedar tak sedar tu, ingat tak ingat tu, rukun Islam, rukun iman tu kita ingat dah. Kau ni je. Umur berapa ingat rukun Islam, rukun iman? Tak tahu umur berapa. Sedar tak sedar kita tahu dah rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Maknanya tu budak-budak sangat tu. Mana kita ingat tak ingat tahu dah. Mungkin umur 5-6 tahun lah mungkin. Mana ingat tak ingat rukun Islam yang 5 perkara, rukun iman yang 6 perkara tu kita tahu dah.
Jadi hafal ke-6 rukun iman tu budak-budak. Untuk sah tiap-tiap satu rukun iman tu. Macam kita rukun sembahyang 13 tu lah. Rukun sembahyang 13 pun sama juga. Atau mungkin kemudian sikit kita pandai orang kali. Tapi bukan hanya bicara rukun sembahyang 13. Untuk sah tiap-tiap satu rukun 13. Kalau hanya ngafal rukun 13, sama jugalah budak umur 7-8 tahun. Tapi untuk sah tiap-tiap satu daripada rukun 13. Jadi untuk sah tiap-tiap satu daripada ke-6 rukun iman kena pasti, kena jelas. Tapi kalau tak belajarnya kemudian, terutama yang saya duk tekannya bab qada dan qadar, macam-macam timbul. Tapi pegangan yang terpesong sampai tahap sembahyang puasa tak pernah tinggal, pergi Mekah dah, bukan setakat berpegang dengan akidah yang berdosa besar, bukan berpegang dengan akidah yang kafir, ijma' ulama, yang wajib diqadakkan kembali sembahyang puasa, yang wajib kena pergi Mekah semula untuk menunaikan kewajipan haji bagi orang yang berkemampuan sekali seumur hidup. Gidah beberapa kali pun tidak sah. Kita biasa nak semayang, kita belajar bab fiqh, bab taharah, bab rukun semayang. Kita nak puasa sebelum masuk bulan Ramadan, biasanya kalau ustaz-ustaz baca satu-satu kitab yang lain, akan ditangguh sementara kita akan pergi kepada tajuk bab puasa. Orang boleh pergi Mekah, dia akan khusus haji. Itu biasalah. Lagi Mekah kan, dia akan khusus haji. Dia tak akan pergi buta-buta gitu. Dia akan khusus haji. Tu pekoh belaka. Tu pekoh belaka. Yang pertama, akidahnya letak di mana? Bukan pekoh. Tanpa akidah, kalau berpegang akidah kafir, tidak sah. Wajib diqadakkan kembali. Tidak sah sembahyang, puasa, haji. Zakat yang dibayar pun tidak sah, kena bayar semula. Bayar zakat ni ribu-ribu dah ni. Ni orang hok duit banyak lah. Maknanya bayar zakat ribu-ribu dah, kena bayar semula, kena kira balik. Tapi kalau berpegang akidah yang kafir tu daripada balik, kena kira daripada hok daripada balik tu. Zakat fitrah kena kira balik. Zakat ni zakat harta, zakat fitrah tu zakat abdan, zakat tubuh badan kita, tu zakat fitrah. Dia ada zakatul amwal, zakat harta benda kita tu, kita kena kira balik. Sebab apa? Tidak sah orang yang kafir membayar zakat. Zahir Islam, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam lain, iman lain. Orang Islam tidak semestinya beriman. Orang yang beriman terkadang ada yang tidak menzahirkan keislaman. Atau kena ngaji bab Islam, bab iman, bab ihsan. Mana tidak sah sembahyang, puasa, haji tak sah, zakat pun tidak sah. Bayangkan, Mekah habis duit banyak mana? Negeri semula. Zakat bayar habis banyak mana tu? Tiap-tiap tahun bayar zakat. Kena kira semula, kena bayar balik. Kena kira semula, kena bayar balik. Apa? Tidak sah. Makna terkadang bukan setakat berpegang dengan akidah yang berdosa besar, akidah yang fasik, lagi bid'ah, bahkan terkadang berpegang dengan akidah yang kafir daripada orang yang tak pernah tinggal sembahyang puasa. Nak betul jalan, yang pertama iman akidah. Tu yang pertama, terutama sekali hak rukun iman yang ke-6 tu. Kena pasti molek. Jumpa bagai-bagai orang dah yang sampai tahap berpegang dengan akidah yang kafir. Orang Islam tapi berpegang dengan akidah yang kafir. Jadi kita minhat Mazali mulakan dengan apabila betul jalanmu. Barulah yang akabah yang kelimanya, untuk membangkitkan semangat kita atas mengabdikan diri akan Allah, mengerjakan segala suruh zahir dan batin dan meninggalkan segala zahir dan batin. 2, khauf dan raja, takut akan kemukaan azab dan azab Allah
dan harap akan harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dua ni yang akan mendorong kita kepada mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Tapi tanpa ilmu, tanpa betul jalan, takut tidak ada takut yang sebenar, harap tidak ada harapan, itu hanya angan-angan kosong. Bila mati tidak ada apa-apa bekalan kalaulah berpegang akidah yang salah. Tidak ada apa-apa bekalan. Tak ada. Walaupun kita infak derma banyak mana sekalipun, Nabi SAW menyatakan, walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah, jikalau engkau infak, walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah, jikalau engkau infak seumpama bukit Uhud besarnya, nisbah emas, mana Nabi kata jikalau engkau infakkan emas sebesar bukit Uhud pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata tidak akan diterima oleh Allah sehinggalah engkau beriman akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau infakkan emas sebesar bukit Uhud pada jalan Allah, Allah tidak akan terima sehinggalah engkau beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekalan. Mana? Tidak ada harapan. Ini adalah angan-angan kosong semata-mata yang diperdaya oleh syaitan atas rupa kebajikan. Walaupun rajin bersembahyang, berpuasa sekalipun, rajin buat amal-amal sunat, itu hanya angan-angan kosong yang diperdaya oleh syaitan jikalau tidak betul jalan. Betul jalan, i'tiqad yang sebenar, i'tiqad yang comel, betul jalan ibadah zahir kita comel dengan ilmu fiqh, jalan yang betul dengan bahawa betul dan comel hak berkaitan dengan sifat-sifat hati kita. Itu panggil betul jalan. Barulah pergi kepada khauf dan raja. Sebab tu di permulaan kitab Minhaj, penekanan berkaitan dengan akabah ilmu, yang mana Mazali menyatakan wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua perkara. Yang pertama, supaya ibadah kamu berhasil dan selamat. Untuk berhasil ibadah, untuk jadi ibadah, untuk pakai ibadah, akidah dan fiqh. Nak sah puasa, akidah dan fiqh. Nak sah semayang, akidah dan fiqh. Nak sah haji, nak sah zakat, akidah dan fiqh. Dan untuk selamat semayang, puasa semayang kita ni, nak selamat daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala, itu pergi kepada ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Tetapi sebelum cerita selamat pahala, hasil jadi pakar dulu, sah dahulu, itu akidah dan fiqh. Sah dah, pakar dah, berpahala, nak selamat pahala, ilmu tasawuf. Itu kerana yang pertama. Kerana yang kedua, supaya takut kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa didahulukan ilmu, ini orang yang sangat-sangat berani, sangat-sangat handalan. Sangat berani, sangat handalan. Berani buat amal ibadah. Tapi ilmu akidahnya macam mana? Tak peduli. Ini orang yang sangat berani. Orang yang takut akan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan hambanya oleh orang-orang yang berilmu. Berilmu lah orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu tidak ada takut, itu berani. Jadi bila takut akan Allah, barulah girgu pula dengan harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam kitab Minhaj ni dia akan letak molek antara khauf, takut akan Allah, dan raja, harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab antara dua jalan ni jalan yang sangat halus, jalan yang mudah tergelincir. Kalau berlebihan takut
akan bawa pada putus asa. Belajar-belajar akidah, Allah lah tak ada bahagian lah. Banyak akidah salah. Belajar bab pekoh pula, banyak hak tak betul semayang puasa. Belajar tasawuf pula, Allah sebanyaknya hak ni hak sifat-sifat hati yang sebesar ada dalam hati kita. Jadi takut boleh akhirnya tak ada bakat dah nak jadi baik. Dia akan berundur, putus asa. Tapi kalau lebih harap, lebih sangat harap, akan rasa aman dan sentosa. Jadi Imam Ghazali pun letaklah jalan adil, jalan tengah, jalan betul antara khauf dan rajak. Dia khauf dan rajak ni dia fardu ain dalam ilmu tasawuf. Kalau kita dalam kitab Penuh Bagi Hati, khauf ni sifat mahmudah yang kedua. Sifat mahmudah yang pertama taubah. Sifat mahmudah yang kedua khauf. Sifat mahmudah yang ketiga zuhud. Jadi khauf ni sifat mahmudah yang kedua yang wajib fardu ain kita mengetahui. Kemudian dalam bicara khauf itulah didatangkan bicara rajak. Jadi rajak tu dimaksud dalam bicara khauf. Khauf tajuk besar, di dalam tu bicara bab rajak. Dua ni kena letak molek. Jadi Imam Ghazali dia letak molek tu, imbang molek dua tu. Di antaranya Imam Ghazali tekan berkaitan dengan macam mana Allah bermuamalah dengan hambanya barang sekehendak Allah. Allah bermuamalah, Allah mengatur perjalanan hambanya barang sekehendak Allah. Allah Ta'ala atur segala pekerjaan hamba, baik ke jahat, syurga ke neraka, sekehendak Allah. Sekehendak Allah. Itu muamalah Allah dengan hamba. Itulah aturan susunan Allah dengan hamba. Allah nak atur kebaikan, Allah atur kebaikan, Allah balaskan dengan syurga. Allah nak atur kejahatan, Allah atur kejahatan, Allah balas dengan neraka. Macam mana muamalah Allah dengan Azazil? Siapa Azazil? 80,000 tahun beribadah kepada Allah. 80,000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan tidak ada di bumi kita yang kita duduk ni, tidak ada satu tempat pun melainkan tempat tersebut pernah disujud oleh Azazil. Ni di bumi Allah ni, yang luar ni, tidak ada satu tempat pun melainkan tempat tersebut, bumi tersebut pernah disujud oleh Azazil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi muamalah Allah dengan Azazil, susunan Allah kepada Azazil hanya kerana satu perkara yang tidak dituruti. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diazab oleh Allah selama-lama di dalam neraka dengan satu kesalahan, kerana tidak menuruti satu perintah. Dan kita berapa perintah Tuhan yang kita tidak turuti? Berapa larangan Tuhan yang kita buat? Azazil hanya satu sahaja. Ada ni. Itu muamalah Allah, barang sekehendak Allah kepada Azazil, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabdikan dia akan Allah 80,000 tahun. Sebaliknya, seseorang yang kafir 70 tahun, itu ayat dalam kitab Minhajul Abidin, kafir 70 tahun. Tapi muamalah Allah dengan kafir 70 tahun ni, Allah buka hati dia, dia beriman sesaat sahaja, diampuni sekalian dosa kafir dia 70 tahun. Beriman sesaat. Bukan kena beriman sehari, ampun dosa sebahagian. Beriman hari kedua, ampun dosa sebahagian. Beriman hari ketiga, ampun dosa sebahagian. Tak. Beriman sesaat sahaja, Allah Ta'ala sudah mengampuni sekalian dosa. Dia mati di saat tu, syurga dia, yang mana dia hanya beriman sesaat, dia kafir 70 tahun. Yang Azazil ni taat 80,000 tahun. Itu muamalah Allah dengan hambanya barang sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi muamalah Allah dengan Azazil menimbulkan takut sangat-sangat kita kepada Allah. Sebab kita ni perintah Allah banyak yang kita tinggalkan, sebaliknya larangan Allah banyak yang kita kerjakan. Tapi macam mana pula orang kafir 70 tahun beriman sesaat diampuni sekalian dosa? Kita tak pernah kafir. Dia kafir 70 tahun. Kita tak pernah kafir. Kita sentiasa beriman. Beriman dengan ilmu lah, jangan ngaku. Jadi kalau kafir 70 tahun pun kerana beriman sesaat Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga, kita tidak pernah kafir, tidak pernah mensyirikkan Allah, sentiasa beriman. Besarlah harapan kita akan rahmat, keampunan dan balasan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Mazali datangkan cerita pula macam mana tukang sihir Fir'aun hanya amanna bi Rabbi Harun wa Musa, beriman barunya dibunuh oleh Fir'aun menjadi kepala syuhada. Baru beriman, tak ada amal pun laginya tukang sihir Fir'aun. Tak kisah Fir'aun tu kan, dia hanya baru beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Amanna bi Rabbil Alamin, tak ada cerita beramal pun laginya. Tapi apabila mati, syurga menjadi kepala syuhada. Hak Tuhan perbuat seumpama ni menimbulkan membesar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak cerita dalam kitab Minhaj laginya macam mana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Tidur, bukan buat amal ibadah pun. Yang mengikuti Ashabul Kahfi kitmir, anjing. Anjing yang namanya kitmir. Bukan anjing belak-belaang Ashabul Kahfi, bukan. Hanya dia mengikuti sahaja. Ashabul Kahfi, yang mana anjing kitmir ni pun syurga juga. Hanya mengikuti akan hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lari bersembunyi di gua kerana untuk menjaga ketauhidan dia dan keimanan dia. Jadi anjing ni cuma menemani saja, bukan belaan Ashabul Kahfi. Dengan anjing-anjing pun Allah Ta'ala permasukkan ke dalam syurga. Dan kita beriman, kita memang beriman dan kita beramal. Buat salah kita akan sentiasa bertaubat. Besarlah harapan kita kepada rahmat, keampunan dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kena letak molek lah dua ni. Kena letak molek antara khauf dan rojak. Kena letak molek. Kemudian hak cerita hak tukang sihir Fir'aun, cerita iman. Tidak ada amal, dia mati dibunuh oleh Fir'aun. Hak kata orang kafir 70 tahun beriman sesaat, cerita bab iman, bukan cerita bab Islam. Dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bicara Islam. Orang yang mengucap ni terkadang dia sudah beriman sebelum dia berani mengucap. Pada ni sebab syarat untuk sah iman seseorang yang kafir ni bukan dengan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah adalah untuk menjadikan ia pada hukum zahirnya orang Islam. Tapi untuk sah iman bukan dengan dua kalimah syahadah. Dan kemungkinan dia mengucap dua kalimah syahadah ni secara zahir dia sudah beriman sebelum dua itu, yang sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mengucap dua kalimah syahadah tetapi hati dia tidak beriman, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengucap dua kalimah syahadah kemungkinan kerana nak berkahwin semata-mata, kemungkinan kerana untuk dapat bantuan semata-mata, tapi hati tidak beriman dengan Allah, hati tidak beriman dengan Nabi SAW, hanya dihukumkan secara zahirnya sebagai orang Islam. Kalau dia mati diuruskan jenazahnya sebagai orang Islam, tapi di sisi Allah ianya adalah orang kafir. Ada ni. Tetapi kalau pada masa dia mengucap dia tidak beriman, dia masih kafir di sisi Allah, hukum zahir dia orang Islam.
Jangan duk tanya pula, macam mana kalau orang mengucap 2 kalimah syahadah, belum sempat ngaji sifat 20, dia mati. Nak tanam mana? Sebab dia belum ngaji sifat 20 ni. Dia mati nak tanam mana? Soalan tu jahil sangat. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dihukumkan dia sebagai orang Islam. Mati nak tanam mana? Orang Islam tanam mana? Dia tak ngaji lagi sifat 20, itu bicara bab iman. Itu kan bicara bab Islam. Ni makna tak erti sangat lah. Tak erti umbi agama, Islam, iman dan ihsan. Tak erti nak beza antara Islam dengan maqam ihsan, dan antara ihsan dengan maqam ihsan. Ni beratlah ni. Ada ni. Jadi kalau dia mengucap tapi hati tak percaya, hanya mata-mata nak berkahwin, tapi bila dapat pasangan yang molek, dapat keluarga hak mertua Islam dia yang molek, maka dia ajar dengan agama, maka marilah keimanan dia kepada Allah dan Nabi, maka berimanlah di saat tu, maka dia ampuni dosa dia. Ada ni. Jadi dia bicara bab beriman hanya sesaat, dia ampuni dosa iman, bukan bicara bab Islam. Sebab kemungkinan keimanan dia sudah beriman, walaupun dia sebelum mengucap 2 kalimah syahadah, Allah Taala sudah mengampuni dosa. Sebab tu bicara dosa pahala ni bicara akhirah. Bila bicara akhirah, kita bicara bab iman. Bicara akhirah, kita akan bicara bab iman. Kalau kita bicara dunia, kita akan bicara bab Islam. Atas dunia dia, macam mana kita nak bermuamalah, kita bicara dengan dia. Macam mana boleh tak kita nak berkahwin dengan dia. Kalau dia mati atas dunia ni, kita nak urus dia macam mana. Itu bicara Islam. Bicara dosa dan pahala, bicara akhirah, bicara iman. Bicaranya adalah iman. Itu pembicaraan dia. Jadi maknanya dia beriman walaupun sesak iman. Dia ampuni sekalian dosa kekafiran 70 tahun, kata Imam Ghazali. Itu nak cerita muamalah Allah. Macam mana Allah perlakukan, perbuat kepada hambanya barang sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita bab Azazil, maka timbul takut kita akan Allah. Cerita bab orang yang kafir 70 tahun beriman sesaat diampuni dosa, itu menimbulkan harapan besar kita kepada rahmat, keampunan dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi letak moleklah iman dan amal soleh. Satu laginya panggil betul jalan agama. Nak betul jalan agama, Islam, iman dan ihsan. Yang pertama iman. Itu pembicaraan akhir yang pertama iman. Tapi kena jaga pula. Kalau kita tekan iman semata-mata, dia boleh terundur pada puak murji'ah. Ni kita jangan dengarlah puak murji'ah ni. Puak murji'ah ni janji ada iman, tak apa dah. Tak buat petah pun. Janji ada iman, buat tuan larang pun tak apa dah. Iman ada dah, syurga dah. Dia gitu. Dia ada satu puak lagi pula, Khawarij. Khawarij ni buat satu dosa, kafir selalu. Dia dua ni. Murji'ah sebelah, Khawarij sebelah. Murji'ah ni terlampau harap. Raja Murji'ah terlampau harap. Iman semata-mata, beres. Semayang dok pun iman ada. Puasa dok pun iman ada. Berjudi, minum arak dia iman ada. Ni. Okey, tak ada masalah. Janji ada iman je. Ni Murji'ah. Ada ni. Puak Khawarij ni pula. Ni tak semayang, kafir. Tak puasa, kafir. Berjudi, kafir. Minum arak, kafir. Mengumpat, kafir. Molek Khawarij tu, mengumpat kafir. Tak mengumpat tau. Tak mengumpat je kafir. Ni Khawarij. Dia Murji'ah. Kanan mana, kiri mana? Dia kanan kiri ni. Dia panggil apa? Haluan kanan, haluan kiri. Gerakan kanan, gerakan kiri. Faham? Lepas tu gerakan bawah tanah macam mana? Ya, dulu-dulu kan ada gerakan kanan, ada gerakan kiri, ada gerakan bawah tanah. Ke macam mana? Dia ada kan? Dia ada kanan kiri tu. Jadi hak Murji'ah Khawarij ni mana kanan, mana kiri? Kanan Murji'ah tau. Kiri Khawarij ke macam mana? Begitulah kanan kiri. Kita ahli sunnah wal jamaah. Iman akan dikuatkan dengan amal yang soleh, akan dilemahkan dengan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, yang melakukan dosa, tidak jatuh kafir. Ni ahli sunnah wal jamaah, tetapi melemahkan iman.
Tak ada iman saja, kena amal soleh. Ni ahli sunnah wal jamaah, duduk tengah. Di Murji'ah sebelah, Khawarij sebelah. Ada. Pada ni. Jadi kalau kita iman semata-mata, kena jaga. Akhirnya tak ada apa-apa buat dosa banyak mana pun, iman ada. Ada ni. Dia tak ada apa dah, dia janji iman dia. Itu puak Murji'ah. Tapi memanglah pokok pangkalnya kembali kepada iman, kepada akidah. Betul jalan, betul molek akidah. Comel molek akidah. Siapa berpegang akidah yang kafir, siapa berpegang akidah yang berdosa besar, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan, ada yang kafir, ada yang dosa besar. Itu kita ngaji dalam Tauhid Sifat 20. Kam muttasi pada perbuatan, kam munfasi pada perbuatan. Jangan duk ngaji mak wajib muttasi majaih munfasi saja. Mak wajib muttasi majaih munfasi ngaji sangat. Lepas tu kam muttasi pada perbuatan, kam munfasi pada perbuatan, itu mensyirikkan Allah. Kam muttasi pada perbuatan, itu dosa besar, khilaf pada kafir. Kam munfasi pada perbuatan, kafir ijma' ulama, yang tak sah semayang, yang tak sah puasa, yang tak sah haji, yang tak sah zakat. Itu kam munfasi pada perbuatan. Ngaji dalam Tauhid Sifat 20. Nak betul-betul beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, barulah pergi kepada takut dan harap yang mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Jadi harap-harap ni dia harapkan pada besar pahala balasan Allah Taala dan sebenar janji Allah daripada berbagai-bagai karamah. Kita harapkan besar pahala balasan Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara permulaan. Hak tingginya hanya harap redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita harapkan besar pahala kerana kita harapkan syurga. Kita bukan harapkan redha Allah. Kenapa rajin buat amal ibadah bulan Ramadan? Pahala. Hak sunat umpama pahala wajib kalau kita lakukan di bulan yang lain. Kalau hak wajib seumpama kita mengerjakan perkara wajib 70 kali di bulan yang lain. Jadi kita harap akan pahala, bukan harap akan redha Allah. Okeylah tu. Hak tingginya harap akan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau sebutkan, engkau ingatkan padanya, padanya pada taat dan kebajikan yang demikian itu, yang demikian besar pahala, benar janjian Allah, menuntunkan dia, memandu, mendorongkan dia ke nafsu, maka bangkitlah, semangatlah ia nafsu atas mengerjakan taat dan menggerak-gerakkan dia ke nafsu bagi demikian itu mana taat, dan merajinkan nafsu pada mengerjakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu raja, terjemahannya harap. Dan khauf yakni takut, itu iaitu takut daripada seksa Allah Subhanahu wa taala. Takut seksa, bukan takut Allah. Tadi harap pahala, bukan harap redha Allah. Sekarang takut seksa. Takut seksa muka nakir. Muka nakir makhluk tak boleh bekas. Takut seksa api neraka. Api neraka makhluk, tidak memanaskan. Bukan muka nakir yang menyakitkan di alam barzakh. Bukan kata kubur yang menghimpit itu, yang menseksa di alam barzakh. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan api neraka yang memanaskan. Api neraka makhluk sebagaimana api dunia, makhluk tak bekas sama sekali. Tapi kita takut akan seksa, bukan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Peringkat awam tak ada apa pun, gitulah kitanya. Takut ni pun mujur dah kitanya. Hak kita jadi mudah-mudah buat perkata larang kerana tak takut neraka lah. Tak takut siksaan barzakh, tak takut huru-hara mahsyar,
tak takut seksaan neraka. Yang pertama, seksaan barzah. Yang kedua, huru hara mahsyar, lebih daripada barzah, lebih lama daripada barzah. Tapi biasanya kita dibicarakan hak barzah, mahsyar kurang. Sebab apa? Sebab barzah hak paling hampir. Barzah hak paling hampir dengan alam dunia kita. Bicara barzah lah dahulu. Tapi huru hara mahsyar lebih lama daripada barzah, lebih terseksa daripada barzah. Hak neraka ni sudah cerita lah. Jadi kita takut itu pun alhamdulillah dah. Takut ni lah yang akan mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan Allah zahir dan batin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.